Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 Ogos 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Ami. Sorotan politik negara hari ini lebih tertumpu ke Istana Negara apabila ketua-ketua parti dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong. Pertemuan itu bagi menentukan calon Perdana Menteri ke-9 serta proses pembentukan kerajaan yang baru. Ketika ditemui pemberita selepas selesai menghadap Agong, Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim memaklumkan terdapat konsensus di kalangan pemimpin yang hadir untuk menghentikan politik lama. Jadi isu bukan saja isu pelantikan seorang Perdana Menteri baru, tapi lebih penting yang ditekankan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan juga Duli Yang Maha Mulia Tuan Sultan Perak selaku Timbalan di-Pertuan Agong adalah untuk menggagaskan suatu bentuk politik baru yang lebih aman dan nyaman untuk rakyat semua. Baik, itu saja. Terima kasih. Terdahulu, beberapa pemimpin parti politik utama dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong secara serentak pada jam 2 petang dan berakhir 2 jam kemudian. Ia susulan peletakan jawatan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri semalam dan keruntuhan Kerajaan Perikatan Nasional. Sementara itu, semua anggota Dewan Rakyat diarahkan untuk membuat akuan bersumpah dan menamakan calon Perdana Menteri kepada Istana Negara. Ini bagi membolehkan salah seorang daripada mereka yang mempunyai majoriti dilantik sebagai Perdana Menteri yang baru. Arahan tersebut yang dilihat oleh Malaysia kini dihantar oleh Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun kepada semua anggota Parlimen pagi ini. Berdasarkan arahan itu, ahli-ahli Parlimen mempunyai masa sehingga jam 4 petang esok untuk mengemukakan akuan secara bertulis. Surat itu juga perlu disahkan dan harus dihantar melalui fax, email atau WhatsApp dan ditujukan kepada Nazim Muhammad Alim iaitu Setiausaha Peribadi Agong. Kata Azhar, penyerahan secara manual atau lewat tidak akan dilayan. Azhar juga mengingatkan ahli Parlimen untuk menjaga kerahsiaan mengenai isi surat tersebut. Di bawah artikel 43-2-A Perlembagaan Persekutuan, Agong harus melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada khidmatnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Berita seterusnya, Warisan akan menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dengan syarat dia memiliki sokongan yang cukup dan tidak melibatkan kluster mahkamah. Perkara itu dinyatakan oleh Ketua Pemudanya Muhammad Aziz Jamal. Bercakap dengan Malaysia kini, Aziz berkata partinya dalam usaha meyakinkan ahli Parlimen lain untuk menyokong Anwar. Namun katanya jika Anwar gagal mendapatkan majoriti yang diperlukan, warisan berpendirian, dia perlu menyokong Presiden parti itu Muhammad Shafie Apdal untuk mendapatkan majoriti. Menurut Aziz, jumlah asas yang digunakan ialah 105 ahli Parlimen, merangkumi ahli Parlimen dari PH, Warisan, Parti Bersatu Sarawak, Pejuang, Muda dan seorang ahli Parlimen bebas. Untuk mendapat majoriti mudah, seorang calon Perdana Menteri perlu mendapat sokongan sekurang-kurangnya 111 ahli Parlimen. Pada masa sama, Aziz mengingatkan masa kian suntuk buat mereka dan Warisan berharap Anwar dapat membuat keputusan hari ini. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan beliau tidak pernah bercadang untuk menamakan dirinya sebagai calon Perdana Menteri. Ini katanya walaupun beliau ketika ini mengetuai sebuah parti politik yang terbesar dalam negara. Dalam kenyataannya, Zahid juga mengakui berasa terhiris atas pelbagai tuduhan yang dilempar ke atasnya sepanjang kemelut politik berlaku. Sementara itu katanya UMNO akan mempertimbang beberapa calon untuk jawatan Perdana Menteri selaku parti yang mempunyai pengalaman luas dalam mentadbir negara. Sehubungan itu, beliau menyeru seluruh ahli dan kepimpinan parti untuk mengenepikan segala perbezaan dan kembali bersatu untuk menjayakan agenda rakyat dan negara. Walaupun tidak menyebutnya secara khusus, Zahid dipercayai merujuk kem naib Presiden Ismail Sabri Yaakob yang kekal menyokong Muhyiddin. Dalam pada itu, Zahid menyuarakan penghargaan kepada Muhyiddin atas khidmatnya, namun dalam masa sama, menggesa semua pihak memandang ke depan. Beliau turut mencadangkan beberapa perkara
bagi mengelakkan kemelut politik yang berlaku daripada berulang. Good morning Jishua. Minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning Jishua membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning Jishua. Berita seterusnya, bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata dia akan memfailkan saman terhadap Muhyiddin dan Ketua Penerangannya Wan Saiful Wan John. Ia berhubung kenyataan Muhyiddin berkenaan gesaan untuk campur tangan dalam proses mahkamah. Najib merujuk kepada ucapan Muhyiddin semalam yang antara lain menyebut dia tidak akan bersekongkol dengan kumpulan kleptokrat dan mengganggu kebebasan mahkamah. Hantaran Najib turut melampirkan gambar laporan polis yang dibuat terhadap Muhyiddin berhubung kenyataan itu. Dalam ucapannya, Muhyiddin menegaskan dia tidak akan mengorbankan prinsipnya demi mempertahankan kerajaan Perikatan Nasional. Dalam pada itu, Najib secara sinis mengingatkan Muhyiddin akan tindakannya yang rakus merebut kuasa sehingga mengkhianati Pakatan Harapan dan bekas Presiden Bersatu Dr. Mahathir Mohamad. Najib turut membangkitkan tindakan Muhyiddin yang menggantung Parlimen selama 7 bulan serta tidak membenarkan ordinan darurat dibentang dan dibahaskan. Meskipun telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin masih jauh dari merancang persaraan politiknya. Ahli Parlimen Paguh itu juga tidak sepenuhnya pasrah dengan nasibnya, malah tidak menolak kemungkinan dia akan kembali sebagai Perdana Menteri. Bercakap kepada editor media Arus Perdana setelah meletakkan jawatan semalam, Muhyiddin ditanya mengenai kemungkinan dilantik semula sebagai Perdana Menteri. Beliau percaya sebelum meletakkan jawatan, dia merupakan Perdana Menteri dengan sokongan majoriti yang terbesar. Tambahnya ada ahli parlimen lain yang sebelum ini mendakwa mereka memperoleh majoriti namun tidak pernah dapat membuktikannya. Walaupun tidak menamakan secara khusus, kenyataan Muhyiddin itu dipercayai merujuk kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Muhyiddin mendakwa ramai rakyat Malaysia yang mahukannya kekal sebagai Perdana Menteri namun dia harus mematuhi sistem demokrasi berparlimen. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nosha Mama Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.